Ternyata daripada usia kecil sehingga umur dewasa ini, diri ini rupanya tercari-cari inspirasi untuk dicontohi. Inspirasi untuk bahagia dalam hidup, inspirasi untuk berjuang dalam hidup, inspirasi untuk berjaya dalam hidup. Ternyata sosok yang menginspirasikan itu telah diberikan kepada kita selama ini, yang mana kejayaan mereka bukan cuma di dunia yang sementara ini sahaja, tetapi ianya kekal berjaya hingga ke alam sana. Ini tandanya ia ada kaitan dengan hidup, ia ada kaitan dengan isu semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak, maha sucimu ya Allah. La ilma lana illa ma'allamtana. Tidaklah kami ini memiliki sebarang ilmu pengetahuan melainkan sekadar apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha layak memiliki ilmu pengetahuan, dan engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa khabar semua tuan-tuan, puan-puan yang kasihi oleh Allah, sahabat-sahabat sekalian? Syukur Alhamdulillah kita telah melalui perjalanan praktis Quran ini dan kita sudah berada pada siri yang ke-20. Masih lagi membincangkan golongan yang mendapat nikmat oleh Allah. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan betapa besar rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya nikmat yang telah Allah sempurnakan ke atas hamba-hambanya. Kita nak bincang tentang golongan yang diberi nikmat oleh Allah ini pun bersiri-siri panjangnya. Bermakna bukan seorang yang Allah beri nikmat, ramai. Bahkan inilah yang nak dikempen oleh Allah, kembali kepada rahmat Allah, kembali kepada nikmat yang sebenar, kembali menjadi hamba kepada Allah, bukan kepada yang lain. Dan mereka inilah contoh-contoh golongan yang telah berjaya melalui perjalanan itu, yang mana kita sedang melaluinya sekarang. Perjalanan untuk menjadi hamba Allah dan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah puas hati dengan kita, kita puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbini ya rabb. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah pada hari kali ini kita nak lihat bagaimana kisah para Nabi Allah. Pernah dengar kan kisah para Nabi? Dan bahkan waktu kecil-kecil dulu kita selalu ulang-ulang lagu-lagu untuk ingat 25 Rasul. Ingat lagi kan? Saya pun tak nyanyilah kat sini, tapi kita hafal nama Nabi-Nabi ni. Kita pun pernah dengar kalau kelas-kelas agama, kelas-kelas pengajian, waktu kita sekolah dulu lagi pun kita dah dengar kisah-kisah para Nabi ni. Bahkan anak-anak kita juga sentiasa meniti di telinga mereka kisah-kisah ini, sentiasa disebut-sebut dan diulang. Namun kadang-kadang ada juga yang sebut, Ustaz, pernah dengar tapi ingat-ingat lupa. Yalah, kisah para Rasul ni banyak kan. Jadi ada yang ingat, ada yang tak ingat. Baik, tak ada masalah, tak apalah. Tapi mungkin sebab kisah mereka ini, kenapa kita kurang ingat, ataupun kadang-kadang ada orang yang tak pasti, tak ingat. Mungkin sebab dia kisah lama kan. Kisah mungkin kita kata dah berlaku ribuan tahun dulu. Bahkan dia pun bukan berada di kampung kita, di kampung lain, di satu tempat. Mungkin di tanah Arab, mungkin di bahagian Palestin, Jerusalem, mungkin berlaku di Mesir dan sebagainya, di Jordan, di Syam. Jadi kadang-kadang ingatlah, kadang-kadang tak ingat pun tak apa, gitu. Kadang-kadang rasa tak ada kena-mengena pun dengan kita yang ada hidup. Bahkan zaman sekarang dengan zaman dulu lain. Mungkin ada tanggapan-tanggapan begitu.
Tetapi kalaulah ia sekadar cerita, cerita sekadar itu saja, seperti kita tengok cerita, kadang-kadang kita tak ada bawa makna pun dalam diri, sekadar dengar dan tahu. Kenapa di dalam Al-Quran Allah ulang-ulang kisah mereka berkali-kali? Bahkan kalau kita tengok kisah Nabi Musa ini, Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam hadisnya, seakan-akan hampir Al-Quran itu adalah kisah tentang Musa. Allahu Rabbi. Menampakkan berulang-ulangnya kisah Nabi Musa, berulang-ulangnya kisah Nabi Adam alaihi salam, pertembungan dengan kebenaran dan kejahatan antara Nabi Adam dengan iblis beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Kisah Nabi Nuh berapa kali disebut di dalam Al-Quran. Bahkan kisah kehidupan Rasulullah dan para sahabat juga didedikasikan, dimasukkan, dirangkumkan di dalam Al-Quran berkali-kali dan berulang. Bahkan di surah ini kita dah jumpa kisahnya, di surah yang depan lagi jumpa lagi. Nampak gayanya dia bukan sekadar cerita. Adakah ia sekadar cerita ataupun ia adalah berita, tuan-tuan? Apa beza cerita dengan berita? Cerita tak ada kena-mengena pun tak apa dengan kita, tetapi kalau berita, ini tandanya ia ada kaitan dengan hidup, ia ada kaitan dengan isu semasa, ia ada kaitan bahkan sehingga hari akhirat. Ini penting kisah para Nabi ini. Kisah mereka ini adalah kisah sejagat. Sebab itu Allah sebut di dalam Al-Quran bukan sekadar kisah sejarah, tetapi kisah penuh ibrah. Saya ulang sekali lagi, bukan sekadar kisah sejarah yang perlu semata-mata kita ingat tempatnya, tahunnya bila, anaknya berapa, tetapi di dalam sejarahnya ada ibrah. Ibrah itu apa? Ibrah ini adalah pengajaran. Jika sekiranya kisah Nabi dulu tidak ada kaitan dengan zaman kita, itu bukan namanya ibrah, sebab tak ada kena-mengena. Maka sudah tentulah ia ada kena-mengena dan kaitan langsung dengan kehidupan kita. Kerana masyarakat yang pernah hidup dulu, satu persamaan yang jelas nyata dengan kisah kehidupan umat zaman sekarang adalah mereka juga manusia dan kita juga manusia. Mereka adalah makhluk Allah, kita juga makhluk Allah. Kita adalah hamba Allah dan mereka juga hamba Allah. Maka sudah tentu ada kisah berita yang sangat besar dan signifikannya dengan kehidupan kita, dan kita boleh ambil untuk kita amal dan kita teladani. Maka antara salah satu daripada golongan yang mendapat nikmat terbesar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disempurnakan oleh Allah, adalah golongan para nabi yang mulia, iaitu yang dipilih oleh Allah untuk diberikan wahyu, seorang lelaki pilihan Allah untuk diturunkan wahyu berupa pesanan-pesanan daripada Allah untuk disampaikan kepada manusia, untuk diberitakan kepada manusia. Dan satu persamaan besar adalah golongan ini diberi amanah oleh Allah untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan syirik kepada cahaya tauhid, daripada penyembahan kepada sesama makhluk kepada penyembahan hanya kepada Allah yang satu, bahkan menyeru kaum untuk menjauhi perkara-perkara yang taghut. Ini perjuangan besar yang perlu kita lihat. Sebab itu inilah golongan para nabi, golongan yang dipilih untuk mengenal Allah, dan iman mereka sentiasa meningkat. Allah pilih mereka, bukan pilihan ketua kampung, bukan pilihan masyarakat setempat, bukan dilantik oleh sesiapa, tetapi dia dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka ini diberi keistimewaan untuk mengenal Allah. Mereka mendapat wahyu daripada Allah, mereka mendapat perkhabaran daripada malaikat-malaikat Allah. Justru dengan sebab mereka kenal Allah ini, iman mereka sentiasa meningkat. Allahu Akbar, istimewanya golongan para nabi. Bahkan kita pun tidak akan mampu untuk menjadi nabi seperti mereka. Mustahil, tuan-tuan.
Tidak ada lagi nabi selepas kebangkitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu tidak ada siapa pun yang boleh mengaku dirinya dilantik menjadi nabi melainkan ia berbohong. Maka kita ini tak boleh jadi nabi. Kita tidak akan mampu jadi nabi, bahkan tidak akan ada siapa-siapa pun yang akan pilih kita jadi nabi. Bahkan kalau ada orang pilih kita jadi nabi, kita bukan nabi, tak boleh. Kita tak akan boleh jadi nabi. Saya tekankan benar-benar. Kerana di luar sana ramai manusia, kalau tak ramai pun ada segolongan manusia yang mengaku dirinya mendapat perkhabaran daripada Allah. Itu adalah golongan para nabi saja. Kena jelas akidah itu. Baik. Maka golongan ini, iaitu para nabi ini, mereka diberikan tugas yang sangat berat. Sebab itu kualiti mereka tinggi, requirement mereka tinggi. Pilihan Allah bukan pilihan manusia-manusia biasa. Bahkan orang lain tak boleh nak ikut, nak jadi seperti nabi, nak mengaku jadi nabi, tak boleh. Tapi apa tugas nabi? Tugas nabi ini adalah sangat berat, iaitu mereka diamanahkan untuk mengajak dan memperbetulkan sebilangan umat. Kalau para rasul yang dulu, kaumnya memperbetulkan kaumnya yang sedang rosak sistem nilai dan tauhid. Allahu Akbar. Bayangkan satu negeri ini dalam keadaan rosak segala-galanya, Tuhan tidak kenal, bahkan menyembah lain daripada Allah, buat satu perkara yang dipenuhi dengan yang haram, tidak ada satu nilai iman di dalam hati mereka. Tiba-tiba seorang lelaki bangkit di tengah-tengah masyarakat nak memperbetulkan dengan mengatakan, kembalilah menyembah Allah yang satu, tinggalkan apa yang kamu sedang buat. Oh, ini satu tugas yang besar. Bayangkan, mampu tak kita nak buat satu taman perumahan kita dalam keadaan begitu, rosak sistem nilai. Tiba-tiba kita ini bukan setakat bukan kita diberi pilihan, kita diwajibkan. Kalau tak cakap, tak boleh, mesti cakap. Bayangkan, mampu tak kita nak buat? Berat tuan-tuan, berat. Sebilangan kita mungkin mendiamkan diri saja, ataupun tak sukalah, tapi tak cakap. Sebab tak ada keberanian, tidak ada kemampuan. Nanti ditangkap dan sebagainya, nanti dituduh gila. Dan inilah yang dialami oleh para nabi dahulu. Mereka dituduh sebagai orang gila, mereka dituduh sebagai ahli sihir, mereka dituduh sebagai orang yang mengeluarkan kata-kata yang memukau orang lain untuk mengikut mereka semata-mata mereka nak jadi ketua. Mereka dituduh dengan pelbagai, mereka dicabar dengan cabaran yang pelbagai. Bayangkan seorang susuk tubuh mempertahankan akidah dan mengajak orang lain untuk beriman kepada Allah dalam masa keadaan satu kampung, satu negeri itu memusuhi dirinya. Walaupun sebelum daripada itu dirinya dipandang mulia oleh orang-orang sekitar mereka. Cuba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana sebelum dilantik menjadi rasul, mereka memberi kepercayaan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, digelarkan Al-Amin. Kami yakin tak ada budak seorang pun dalam Mekah ini yang sama setaraf dengan Muhammad dari segi kejujuran, keboleh percayaan kepada seseorang. Tetapi cuba lihat ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul, orang yang sebelum ini digelarkan amanah disebut sebagai penipu. Orang yang selama ini berkata benar digelar sebagai pembohong, kadzab. Orang yang penuh dengan ciri-ciri kepemimpinan, maka dituduh selepas daripada jadi nabi, dituduh sebagai orang yang hina. Orang yang sebelum ini dikenali keturunan yang mulia, tiba-tiba menjadi orang yang dipulau oleh sebilangan ahli keluarga, antaranya adalah bapa saudaranya sendiri, Abu Lahab. Allahu Akbar. Ini nak bagi tahu gambaran seorang nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk memperbetulkan nilai yang sudah rosak, dalam masa yang sama tanggungjawab yang besar untuk membawa keluar manusia daripada kejahilan tersebut.
Maka kisah-kisah mereka ini sebenarnya bukan sekadar kisah, tetapi ini ada satu ibrah dan pengajaran kehidupan mereka dan kehidupan kita berhubungnya pada apa? Berhubungnya pada kemanusiaan. Sebab kisah para nabi ini adalah kisah manusia sejagat. Masalah berlaku pada zaman para nabi ini dibangkitkan, masalah yang sama sedang berlaku di dalam kehidupan kita. Kalau zaman dahulu berlakunya penyembahan berhala dan selain daripada Allah, zaman kita pun berlaku. Pada zaman dahulu berlakunya buang anak, di zaman jahiliyah, bahkan di zaman kita lebih teruk lagi. Kalau dulu berlakunya minum arak, judi, zina dan sebagainya, bahkan zaman kita lebih teruk lagi. Bahkan pornografi dipaparkan secara bebas. Na'udzubillah, anak-anak kita juga terdedah dengan perkara-perkara yang sebegini. Risikonya sangat tinggi. Maka kaitannya adalah bagaimana seorang hamba itu menjalani kehidupan beriman kepada Allah dengan perasaan tanggungjawab memperbetulkan umat. Maka kisah mereka wajib dijadikan ibrah, pengajaran dan menjadi panduan kepada kita. Sekurang-kurangnya di peringkat kecil, bagaimana kita nak menjadi penyelamat kepada ahli keluarga kita. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan ya? Nampak kan pentingnya kisah para nabi, kesungguhan-kesungguhan mereka, keazaman mereka, kesabaran mereka, bertembung dengan nilai yang jauh lari daripada nilai iman. Mereka tetap tegak. Bahkan di dalam mafhum hadis Nabi ada sebut ada sebilangan Rasul di hari akhirat nanti yang datang kepada Allah dengan pengikut yang ramai, ada yang datang dengan pengikut yang sedikit, bahkan ada Nabi Rasul ini yang datang tanpa ada seorang pun pengikut. Allahu Akbar. Lihat beratnya cabaran yang Allah timpakan kepada mereka sebagai bukti keimanan mereka kepada Allah. Maka mereka ini adalah golongan yang menurut perintah Allah sepenuh daya mereka. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW sehingga berdarah, berpecah di kepala, menitis darah sehingga ke kaki kerana menyampaikan dakwah. Sepenuh daya terduduk di satu ladang kurma sehingga datang malaikat menawarkan, jika boleh aku hempaskan bukit ini ke atas kaum yang telah menghina kamu ya Rasulullah. Nabi kata, mudah-mudahan daripada sulbi mereka lahir zuriat-zuriat yang kenal Allah, iaitu para penduduk Taif yang benar. Allah izinkan mereka selepas itu generasi mereka mengenal Allah, beriman kepada Allah. Ini kesabaran para nabi kita. Mereka ini menurut perintah Allah tanpa ada penolakan, rasa nak tinggalkan tugas dakwah ini kerana terlalu berat. Bahkan mereka ini tidak pernah putus asa dan tidak pernah meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga benar-benar Allah nak hancurkan kaum itu. Allah perintahkan Nabi Lut keluar daripada kaum dia kerana tak lama lagi bala Allah yang dicabar oleh kaum musyrikin, kaum kafir itu nak sampai kepada kaumnya. Maka pada ketika itulah baru mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang beriman, meninggalkan kampung halamannya dalam perasaan penuh kesedihan kerana kaumnya masih lagi kufur kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam diuji, salah seorang anaknya dan juga isterinya juga. Ketika diturunkan bala sekalipun, isteri dan anaknya masih lagi tidak beriman kepada Allah, masih lagi rasa sedih nak menyelamatkan anaknya, tak mampu. Inilah kasih sayang, pengorbanan, kekuatan jiwa seorang Nabi yang perlu kita teladani. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah ciri sebenar seorang hamba.
Inilah ciri yang kemuncak seorang hamba yang menghambakan diri kepada Allah, puncak seorang makhluk yang layak bergelar hamba kepada Allah, yang mana sedar dirinya adalah hamba. Ya Allah, aku adalah hamba dan aku tidak layak untuk membantah-Mu, ya Allah. Allahu Akbar. Bagaimana keimanan ini nak kita serapkan dalam hati kita. Saya, ya Allah, seorang hamba. Saya tahu ini adalah perintah-Mu, ya Allah. Saya tidak akan membantah kerana saya ini adalah hamba. Suatu perasaan redha kepada Allah, sungguh-sungguh redha kepada Allah. Orang lain nampak tugas itu sangat berat, tetapi dirasakan tugas itu adalah tugas yang istimewa, pilihan Allah kepada dirinya. Bagaimana kita nak rasa perasaan ini? Perasaan untungnya kita dipilih Allah untuk bangun waktu malam dan sujud kepada Allah. Rasa untungnya kita dipilih untuk diperintahkan oleh Allah untuk buat perkara-perkara yang baik. Rasa beruntungnya kita dipilih oleh Allah. Allah larang kita buat perkara-perkara yang buruk. Perasaan beruntungnya jadi hamba Allah. Allah suruh kita macam-macam. Ini tanda Allah beri perhatian kepada kita. Saya seorang hamba, saya tidak akan bantah, ya Allah, kerana saya hamba. Tugas hamba adalah menurut apa yang diperintahkan. Inilah jiwa para nabi. Walaupun mungkin sebahagian manusia kata mustahil boleh berada dalam keadaan begitu. Satu taman perumahan ini tak solat, tiba-tiba saya seorang yang solat. Saya nak ajak orang, saya dah ajak, tiba-tiba orang bantah saya, orang kecam saya, orang ejek saya. Oh, saya tak boleh nak tahan dalam keadaan ini. Paling-paling tidak saya pindah rumah ke lain. Tetapi Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah pada umatnya, yang akhirnya umat itu dihancurkan oleh Allah. Tanda kekufuran yang berpanjangan. Hebat kekuatan para nabi. Sebab itu apabila kita lalui kisah para nabi ini, dia memberi kekuatan kepada jiwa kita apabila kita berhadapan dengan realiti semasa, masalah sejagat manusia. Di office kita bertemu dengan manusia. Balik ke rumah kita bertemu dengan manusia. Dalam keluarga kita, anggota keluarga kita adalah manusia. Di dalam komuniti kita adalah manusia. Maka di manakah teladan yang kita nak ambil untuk deal, untuk uruskan manusia ini dengan diri kita dan kehidupan? Maka para nabi adalah contoh ikutan yang terbaik. Di setiap lapangan, sebagai orang kaya, ada contoh nabi yang diberi kekayaan, kekuasaan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang kaya sebelum dilantik menjadi rasul. Bahkan nabi juga pemimpin kepada umat dan pemimpin kepada sebuah negara Islam. Ini semua ada contoh-contohnya, subhanallah. Sebab itu jiwa hamba yang benar-benar kuat berbunga di dalam hatinya, para nabi ini tetap tegak dan teguh dengan risalah dakwah yang diamanahkan kepada dirinya. Allahu Akbar. Sebab itu antara panggilan Allah kepada para nabi kita, para nabi ini, Allah gelarkan dengan istilah abdana. Abdana. Allah sendiri yang declare jiwa para nabi ini jiwa hamba yang benar-benar, sehingga Allah sebutkan wazkur abdana, dan ingatkanlah kisah hamba kami. Siapa dia? Allah sebut hamba kami Ayub, hamba kami Ibrahim, hamba kami Ismail, hamba kami. Menunjukkan Allah sangat redha dengan gelaran hamba itu diberikan kepada manusia yang terbaik amalannya, dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil dengan panggilan manja, hamba. Inilah hamba aku, hamba aku.
Allahu Akbar. Mudah-mudahan ya Allah pilihlah kami berada bersama dengan para hamba-Mu ya Allah. Sebab itu banyak dalam ayat Allah kembali panggil kita balik. Qul li ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas. Allah panggil kita. Allah nak suruh kita rasa satu kesamaan dari segi jiwa kita ni, perlu jadi jiwa hamba seperti para nabi juga menjadi hamba. Allah panggil panggilan kepada orang-orang yang Allah harap dia jadi orang yang baik ini dengan panggilan hamba. Kemuncak panggilan title hamba ini adalah para nabi yang Allah sangat redha dengan hambanya ini. Allah panggilnya hamba. Allahu Akbar. Gelaran hamba ini adalah gelaran yang paling mulia daripada Allah atas para makhluk ciptaannya di dalam alam ini. Untungnya kita jadi manusia. Bahkan jauh lebih beruntung apabila kita kembali menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gelaran hamba ini apabila Allah Subhanahu wa taala panggil, dia adalah satu gelaran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tanda kita sayang kepada Allah, jadilah hamba Allah. Ini adalah tautan cinta antara makhluk dengan Tuhannya, iaitu Allah memanggil kita dengan hamba dan kita juga sedar diri kita ini hamba, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba yang menjadi kekasih Allah, Allah gelarkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah gunakan istilah di dalam Al-Quran, panggil Nabi kita. Allah gelarkan Nabi kita, gantikan nama Nabi kita dengan panggilan hamba. Di dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah menyatakan hamba kami. Siapa hamba itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah contoh hamba yang terbaik untuk kita ikut, untuk kita bertapak seperti mana langkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini jelas kepada kita langkah-langkahnya, sirah-sirah perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tercatat di dalam catatan yang autentik di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, yang tidak ada keraguan untuk kita ikut, bukan kerana ia datang bukan daripada kisah-kisah cerita-cerita orang lama, tetapi ia ada salasilah, ada periwayatan yang khusus tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kalau kita nak lihat contoh personaliti Al-Quran yang bergerak, personaliti Quranik yang menggambarkan bagaimana Al-Quran nak kita jadi manusia seperti itu. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah radhiyallahu anha rangkumkan, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh ikutan kita dalam segala aspek kehidupan. Nak lihat bagaimana seorang pemimpin berwatak hamba seperti mana yang Al-Quran nak, maka lihatlah kepemimpinan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak lihat bagaimana ketua keluarga berperanan sebagai hamba Allah dalam kehidupan seperti yang disebut dan dicontohkan, dikehendaki oleh Al-Quran, maka lihatlah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik dan menyantuni ahli keluarga. Jika kalau nak lihat bagaimanakah ciri-ciri hamba yang sebenar di dalam urus niaga harian, dalam bisnes, seperti mana yang Al-Quran ajar kepada kita, Al-Quran nak kita jadi macam mana, peniaga yang macam mana, maka lihatlah pada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam menguruskan jual beli dan perniagaan serta pengurusan perniagaan di dalam sunnah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita lihat seorang jeneral perang yang mukmin, muttaqin, beriman, jiwanya tunduk kepada Allah, yang tertingginya adalah lihatlah Nabi sebagai seorang pemimpin dan panglima perang
yang mana akhlak Nabi di dalam peperangan ini dicontohi oleh sekalian prajurit-prajurit dan mujahid-mujahid yang inginkan keredaan Allah di dalam perjuangan. Maka rupa-rupanya kisah para Nabi ini bukan sekadar kisah, ya. Cerita Nabi ini bukan sekadar cerita, tetapi di dalamnya ada berita. Sejarah para Nabi ini bukan sekadar sejarah, tetapi ia adalah ibrah, iaitu ada elemen-elemen pengajaran yang berhubung kait dengan kehidupan kemanusiaan ini. Maka inilah golongan para Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk menjadi golongan yang paling tinggi kedudukannya di dalam ranking hamba Allah, dan ia mendapat nikmat daripada Allah yang tidak ternilai hebatnya. Maka apa yang Allah nak saya buat? Saya dengar cerita Nabi, apa yang Allah nak saya buat? Maka Allah nak yang pertama kita rasa syukur benar-benar kerana Allah hantarkan, bangkitkan para Nabi, para Rasul. Bahkan yang paling kita syukuri adalah kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hantarkan Rasulullah itu sangat rahmat untuk kita, kerana barulah kita tahu kehidupan kita sebenarnya, bagaimana tujuan dan matlamat hidup kita, ke mana perjalanan kita. Rasulullah ajarkan kita cara untuk kita hidup, iaitu dengan Islam. Rasulullah datangkan kepada kita cara untuk mengenal Allah, iaitu dengan iman. Allahu Akbar. Dan Rasulullah guide perjalanan hidup sahabat-sahabat sebagai jadi contoh kepada kita. Inilah produk daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita contohi. Maka lahirlah para sahabat yang umpama bintang-bintang di langit. Satu yang kita kutip, ia umpama mutiara yang berharga untuk kita amalkan dalam kehidupan. Yang kedua, Allah nak saya jadikan para nabi ini sebagai model ikutan di dalam keimanan yang benar. Kita lihat dan kita dengar kisah para nabi ini, maka kita jadikan nabi ini sebagai model bagaimana keteguhan iman mereka, kekuatan mereka, semangat mereka, keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Allah, tawakal mereka kepada Allah, benar-benar kita boleh ambil sebagai pengajaran untuk kita nak buat, kita nak praktiskan. Yang seterusnya, Allah nak saya ambil pengajaran, yakni ibrah, dalam setiap kali saya membaca kisah-kisah Nabi. Mungkin kali pertama kita baca, kita dapat satu pengajaran, tetapi sebenarnya di dalamnya berlapis-lapis lagi pengajaran. Bahkan mungkin pada kali pertama kita baca, pengajaran itu belum sampai kerana situasi itu belum berlaku kepada kita. Tiba-tiba kita baca ayat yang sama, hari ini baru berlaku situasi yang ada kaitan dengan kisah Nabi tersebut. Maka pada ketika itu kita akan rasai betapa banyaknya ibrah, pengajaran daripada kisah-kisah para Nabi dan Rasul ini. Maka daripada perbincangan kita ini, apa yang Allah nak saya praktiskan? Maka yang pertama, kita kena doa betul-betul kepada Allah agar Allah kuatkan diri kita untuk bersama dengan perjuangan tauhid para Nabi ini. Perlu sama seiring apa yang Nabi bawa dengan apa yang kita bawa. Perjuangan Nabi adalah untuk membina tauhid, maka kita juga menjalani hidup untuk membina tauhid, iaitu keimanan kepada Allah yang jitu. Nabi juga datang memperjuangkan kebebasan daripada menyembah selain Allah kepada hanya menyembah Allah. Maka wawasan kita juga perlu seiring dengan Nabi, nak bersama dalam perjuangan Nabi, nak sampaikan kebaikan kepada manusia dengan satu hajat, bahawa supaya manusia dibukakan hati oleh Allah untuk mengenali Allah dan menyembah Allah. Yang kedua, apa saya perlu praktiskan? Saya mulai dari sekarang latih diri, perbanyakkan lagi
beramal dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh dapatkan di pasaran rangkuman doa-doa maksur daripada Nabi, ataupun mungkin boleh kita katakan al-maksurat, himpunan doa-doa yang dilafazkan oleh Nabi dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita kan jadikan contoh pertama dalam amalan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya, saya nak praktiskan mulai sekarang, saya nak fahami benar-benar erti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu belajar satu disiplin ilmu yang penting untuk kita memahami sebenar-benarnya intipati apakah yang dimaksudkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya nak jalani hidup ini mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, saya nak amalkan nilai-nilai teras di dalam kehidupan para nabi yang saya kenali. Kehidupan teras mereka iaitu sifat-sifat wajib bagi mereka, sifat-sifat yang mesti ada yang mencirikan para nabi ini. Yang pertama, bercakap benar, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran dalam pelbagai keadaan, tetapi kebenaran itu nak disampaikan kepada seluruh manusia. Dan yang keempat adalah bijaksana. Maknanya dalam tindak tanduk kita perlu ada kebijaksanaan untuk mencapai objektif tauhid itu tadi. Objektif nak menyeru manusia menjadi baik dan kembali kepada Allah, perlu ada kebijaksanaan. Jadi saya nak amalkan ini semua, saya nak train lagi diri saya supaya saya ready untuk jadi pendakwah yang benar-benar ikut Nabi, walaupun saya bukan bergelar ustaz, bukan bergelar ustazah, tetapi kefahaman saya adalah kefahaman yang sama dengan kefahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah dan dipandu oleh Allah mendapat hidayahnya. Aqulu qawli hadza, nastaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam episod 20, Kekasih Pilihan Suri Tauladan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, jelaslah golongan Nabi dan Rasul ialah golongan yang telah diberikan tugasan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka diuji dengan ujian paling berat dalam dunia ni tuan-tuan, tetapi mereka tidak pernah membantah dan juga mereka tidak pernah berputus asa. Inilah antara nilai sifat hamba yang sebenar yang ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul untuk kita sedar bahawa aku hamba, aku tidak layak membantah. Hari ini tuan-tuan, apa yang Allah nak kita amalkan daripada ayat ini tuan-tuan, apa yang Allah nak kita belajar daripada ayat ini ialah Allah mahu supaya kita kenal perangai dan sifat perjuangan para Nabi dan Rasul untuk sama-sama kita jadikan sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Apa yang saya perlu praktiskan daripada ayat ini tuan-tuan? Jelas sekali, mulai hari ini kita kena praktiskan berdoa pada Allah supaya kita tergolong dalam golongan orang yang memperjuangkan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan ini, dan bersama
dengan golongan-golongan yang memperjuangkan tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua bersama dengan para rasul dan nabi di akhirat kelak, insya-Allah. Sama-sama kita doa dengan setulus hati, tuan-tuan, supaya apa? Supaya kita tidak menjadi golongan-golongan yang sesat, tetapi kita menjadi golongan-golongan yang menjadi suri tauladan terbaik kita ini, tuan-tuan, insya-Allah.